إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال صاحب السماحة Mufti Haji Sa'id Haji Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Muka surat 62 deh. Dia kata di tengah tu sehubungan dengan ini ciri-ciri akidah yang batil ialah pertama syirik dan kufur kepada Allah. Satu. Yang keduanya tidak berdasarkan nas. Itu yang kedua dia bila sini. Yang ketiganya mengikut logik akal semata-mata. Yang tiga tu. Dan yang keempatnya kepercayaannya senantiasa berubah. Itu dah. Jadi hak Tok Mufti letak dalam ni 4 ciri-ciri secara umumnya. Kita nak tahu akidah tersebut, akidah yang batil, akidah yang tidak sebenar, pegangan yang sesat. Maka ciri-cirinya yang disebut oleh Tok Muftinya 4. Iaitu pertamanya syirik dan kufur kepada Allah. Jadi sini ni macam dia nak buat penutup dah ni. Nak buat penutup dalam tajuk akidah yang batil. Sebelum dia nak masuk fasal yang baru, fasal yang ke-6, penjelasan mengenai uluhiyah, yakni ketuhanan. Jadi seolah-olahnya dia buat penutup dah ni. Sebab kalau kita nak bahas panjang lagi, nak bercara tentang fuak-fuak sesat ni 72 firqah 72 firqah, 72 fuak.
Tu yang berpecah dalam Islam, yakni pada akidah, bukan pecah pada sudut syariah, tidak. Ada pun hak sudut syariah tu orang panggil dalam bab furu'iyah, seumpama kita kata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Itu 4 mazhab tu hak kekal sampai sekarang lah. Kalau kiranya bukan hanya 4 mazhab, banyak lagi. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Daud Zahiri. Banyak lagi mazhab ni. Ada berpuluh-puluh mazhab. Tapi hak diperkekalkannya sampai sekarang ialah mazhabil arba'ah, mazhab yang 4. Jadi hak tu ialah dalam bab furu'iyah. Orang panggil dalam bab furu' ni ikhtilaful ulama rahmatun, ikhtilafu ummati rahmatun. Berselisih pendapat ulama umatku, kata Nabi, ialah rahmat. Rahmat lah. Adapun di dalam akidah, dia ada usulul aqaid dan furu'ul aqaid. Dia ada teras bagi pegangan kepercayaan kita ni, ada teras bagi pegangan kepercayaan, dan ada furu'ul aqaid, dia panggil. Cabang-cabang dalam pegangan kepercayaan ada. Jadi dalam bab furu'ul aqaid, di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah sendiri, dalam firqah ahli sunnah wal jamaah sendiri, atau lebih dikenal dengan firqatun najiyah. Firqah makna kelompok an-najiyah yang berjaya. Sebab tu Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani Al-Makki, dia ada satu karangan kitab dia letak tu judul nama kitabnya Aqidatun Naji. Pegangan orang-orang yang berjaya, mana orang-orang yang kelepasan daripada api neraka. Itu makna naji. Jadi kelompok ahli sunnah wal jamaah ni dipanggil juga dengan firqatun najiyah, kelompok yang berjaya atau kelompok yang lepas daripada kekal di dalam api neraka. Itu dipanggil firqatun najiyah. Ada berapa? Satu saja. Itu satu. Fawahidun fil jannah, satu puak yang masuk ke syurga. Walaupun ada yang dihumbai dalam neraka kalau Allah Ta'ala tidak ampun dosa, tapi tetap akhirnya akan masuk syurga, sebab akidah dia akidah yang sahihah. Tapi 72 lagi wasintani wasaba'ina finnar, 72 lagi dibawa masuk ke dalam api neraka. Yakni kalaulah Tuhan tidak ampun, akidah bahasa sesak saja, tak sampai tahap kufur, tapi Tuhan tak ampun, masuk neraka juga. Akhirnya masuk syurga sebab ada iman sebesar zarah dengan Allah Ta'ala. Ataupun sesak dia tu bukan setakat sesak, naik ke tahap kufur. Kita sebut sama, kan? Tiap-tiap sesak belum tentu kufur, tapi tiap-tiap kufur tentu sesak. Ia ada umum khusus, dia panggil. Tiap-tiap sesak belum tentu kufur. Tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Ataupun dengan makna masuk ke dalam neraka tu kekal bagi mana-mana pegangan yang bukan setakat sesak, bahkan naik ke tahap kufur. Banyaklah. Ini baru dia sebut sikit ya, baru ni. Kalau kita nak lebih terperinci, kena belajar dalam satu kitab Jawinya nama Tuhfatur Raghibin. Hadiah yang ajib bagi orang-orang yang gemar. Itu tajuk nama kitab dia, Tuhfatur Raghibin. Apa nama dia? Fi bayani haqiqatil imanil mu'minin wa ma yufsiduhu minar riddatil murtaddin. Gitu lebih kurang tajuk nama kitab dia, Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqatil imanil mu'minin wa ma yufsiduhu minar riddatil murtaddin. Hadiah yang ajib, yang pelik bagi orang-orang yang gemar pada menyatakan hakikat kepercayaan bagi orang-orang yang percaya,
dan barang perkara yang merosakkan akan hakikat iman tersebut daripada murtad, keluar daripada Islam, mereka-mereka yang keluar daripada Islam. Dalam itu banyak dia cerita satu persatu akidah-akidah kelompok-kelompok yang sesat. Hak dalam ni setakat hamba duk sambung hak ustaz hak sebelum ni nya, baru dia duk sebut Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Murji'ah tak ada sebut sini dah ni. Banyak lagi kelompok sesat ni. Apa tujuannya? Supaya kita boleh menghindari dan jelas benar-benar apakah itu hakikatnya firqatun najiyah, yakni firqah ahli sunnah wal jamaah. Itu tujuannya. Kerana kaedah inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu perkara itu tidak akan benar-benar terang, jelas dan nyata sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Itu kan kita sebut dah kaedah tu. Itu kaedah kenapa kita perlu kenal juga 73 firqah yang sesat, 72 firqah yang sesat dia. Supaya apa? Supaya kita benar-benar jelas pegangan kita ni tidak ada bercampur sedikit pun dengan 72 firqah tu. Tu macam kita nak kenal lelaki, maka kena kenal perempuan. Nak kenal jantan, kena kenal tina. Baru benar-benar kita kenal jantan. Kalau kita kenal jantan tu jantan saja, mari pondai pun kita kata tina jugalah dia ni. Kadang-kadang pondai lebih berat lagi comel pada orang tina. Orang tina pun berdeki kadang-kadangnya. Tu. Maka nak kenal jantan, kena kenal tina. Baru kenal betul-betul jantan. Nak kenal tina, kena kenal jantan. Baru kenal betul-betul tina tu apa. Mari tombol kita kata jantan, bukan? Tu lagu tu dah. Nak kenal ahli sunnah wal jamaah, kena kenal juga hak-hak sesat ni. Supaya apa? Benar-benar jelas kita kenal ahli sunnah wal jamaah. Lama duk dakwa saja saya ahli sunnah, ahli sunnah. Pegangannya rupa-rupa tidak ahli sunnah. Ada lagu tu. Tengok, yang pertama syirik dan kufur kepada Allah. Dia kata orang-orang yang syirik dan kufur kepada Allah, akidah mereka itu akidah yang batil. Ni style bahasa orang kini gitulah, dia nak cerita sosok. Karena mereka tidak mempercayai keesaan Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Dah. Bukan setakat sesat kalau syirik ni, kafir lah. Tu kena faham syirik ni ada dua dah. Syirik ni ada dua. Syirik jali. Jali tu makna terang-terangan, bukan jali Bunga Tanjung di Barat Kelantan tu, bukan. Syirik jali makna syirik secara terang-terangan, atau dipanggil juga syirkul akbar, syirik yang terbesar. Dan yang keduanya dipanggil syirik khafi, dia panggil syirik secara sembunyi, halus dia panggil. Maka dalam perbicaraan akidah, perkara yang dibahas syirik yang dimaksudkan bukan syirik khafi, tapi syirik jali. Ini yang ada. Adapun syirik khafi, perbahasan tersebut di dalam ilmu tasawuf. Karena syirik khafi ni lawan dia bagi ikhlas, bukan lawan dia bagi iman, bukan. Syirik khafi lawan dia bagi ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka itu manusia jin ni untuk ibadat pada Allah, mereka supaya ikhlas, supaya licin, khalis, licin hati dia tu semata-mata kerana Allah, atau kerana janji-janji baik Allah, kerana takut janji-janji buruk Allah. Tu dia panggil ikhlas dah tu. Ikhlas ni ada ikhlas mukhlisin, ikhlas mukhlasin. Tu nanti kena mengaji dalam ilmu tasawuf ni tu. Jadi kalau orang tu ibadat ke, ikutlah semaya ke, sedekah ke, zakat ke, ikut puasa ke, tapi hati dia tu buat perkara tersebut bukan kerana Allah, bukan limardatillah, bukan li thawabillah, bukan liwa'dillah, bukan kerana janji baik Allah, bukan kerana pahala hak Tuhan janji, kerana syurga hak Tuhan janji, bukan.
Lepas tu kerana nak ria kau orang, nak tunjuk kau orang, nak supaya orang puji, nak supaya orang tahu dia ni orang kaki kuat wa amal ibadat. Ni orang panggil syirik khafi dia panggil. Nah, hak ni bukan lawan dia bagi iman, lawan bagi ikhlas. Jadi berdosa tapi bukan kufur tidak. Jangan tukar tu. Kadang-kadang orang ni dia tak tahu disiplin ilmu, dia tukar takih habis, pakai dia gomoh habis. Kita ni semaya kalau orang tengok kita kita riak ke orang, kita nak tunjuk ke orang kita semaya syirik Tuhan tak ampun dosa syirik ni. Tak kena tu. Hak Tuhan tak ampun tu bukan syirik tu. Hak Tuhan kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali ampun dosa syirik, dosa orang yang menyengutukan dengan dia. Syahad tu bukan syirik tak ni. Bukan kita mari sejid kat Allahu Akbar. Tengoklah aku sembahyang ni. Bukan tu. Hak tu orang panggil syirik khafi. Hak tu riya, ujub, sum'ah, takabur. Ya tu. Hak tu al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuknya riya dalam hati kita batal pahala. Tu wa amal li ajlin nas syirkun. Tarkul a'mal li ajlin nas syirkul akbar. Riyaul akbar. Itu. Tinggal amal kerana manusia, riya besar lagi. Beramal kerana manusia, riya. Tinggal amal kerana takut manusia, takut riak, tu riak besar lagi. Sudah. Hak tu bicara dalam ilmu tasawuf. Jangan duk capur kat saya, jangan. Ni ada setengah-setengah kita duk dengar tak tahulah. Lo ni kan ramai orang nak jadi ustaz belaka kan. Tak tahu mari di mana tiba-tiba jadi ustaz. Lepas tu mula mengabai kat usul cek mengajar. Dia kata tuan-tuan kalau kita derma duit, tiba-tiba kita kita suka orang puji kita dermawan, dia panggil sum'ah. Atau kita rasa kita lah hak paling dermawan, ujub. Atau kita derma tu nak tunjuk ke orang, sebelum nak masuk tabung tu tak cakap khibah. 50 hiyah ni. Tunjuk orang tengok, tengok apa masuk. Syirik ni tuan-tuan. Tuhan tak apung dah. Silap tu. Tu bukan syirik. Hak Tuhan tak apung, hak tu syirik khafi. Hak syirik Tuhan tak apa ni, hak menyengutu dalam pegangan dia panggil, dalam i'tikad. Mana dalam pegangan kita ada selain daripada Allah yang perbuatannya sama seperti Allah. Ada selain daripada Allah yang sifatnya sama seperti Allah. Ada selain daripada Allah yang zatnya sama seperti Allah. Itu syirik akbar dia panggil, syirik jali. Ni kafir ni. Macam kita orang Islam ni, tak ada lah kita nak kata ada zat selain daripada Allah yang sama seperti zat Allah. Atau iyalah tu tak ada, setakat tu tak ada. Tapi kalau bab sifat dengan perbuatan boleh jadi kalau tak mengaji. Tu boleh jadi. Mana? Kalau dia i'tikad ni, duduk dalam sejuk lekong ni. Lekong sejuk kan ni. Dia i'tikad lagu mana pegangan dia. Dia dapat sejuk ni, siapa yang menjadi? Kerana ekor syirik tu. Syirik tu syirik akbar tu, bukan syirik khafi ni. Bukan hak tasawuf dia, bukan kan. Jangan kait. Atau tabiat ekor yang memberi sejuk, syirik akbar. Tabiat kipah memberi angin, tabiat lampu memberi cerah, tu syirik akbar lah tu. Tabiat nasi memberi kenyang, tabiat air menghilangkan dahaga, menanggalkan, menyucikan kotoran baju kita. Tabiat Panadol melegakan, menyembuhkan penyakit demam, sakit kepala kau berapa tak kira. Ni orang panggil syirik akbar. Wa may yakul bil tab'i au bi'illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Kafir tu orang i'tikad lagu tu. Sambil duk makan nasi ni, hati dia berpegang, yang dia rasa kenyang ni, yang dapat kenyang ni kerana nasi, bukan kerana Allah. Atau tabiat nasi dah memberi kenyang. Memang tabiat dia, kalau kita makan mesti kenyang. Memang tabiat nasi kenyang. Kafir dua-dua. Kafir. Maknanya kalau mati walaupun di tanah perkuburan Islam,
Dia menghadap ke kiblat, tapi lepas tu akan membelakangi kiblat. Dan tak boleh jawab soal muka naki man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Tak boleh jawab. Dan akhirat kekal dalam api neraka. Jangan main. Tu syirik tu. Nah. Ayah kata bukan ekor, bukan nasi dapat memberi kenyang atau tabiat nasi, tapi Allah jadikan power di nasi mampu memberi kenyang. Allah buat pada nasi itu kekuatan yang mampu. Okey, dia i'tikad ke apa tu? Sifat Tuhan dengan perbuatan Tuhan, sifat Tuhan dengan sifat makhluk, perbuatan Tuhan dengan perbuatan lebih kurang sama di atas jalan menjadi mencipta. Sedangkan kita bahas dah sebelum ni kan, kita ni sebatas usaha. Usaha saja. Sebelum ni dia sebut dah. Ayat Quran pun dia buat mari dah supaya kita tahu kata kita ni sebatas usaha saja. Wa man yaksib isman. Tengok. Tu muka surat 55 dulu. Tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Tengok. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Tengok. Iktasab mana usaha. Wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Tuhan kata, mana-mana orang yang mengusahai akan dosa, maka hanya dia mengusaha akan dosa tersebut untuk mudarat diri dia sendiri. Usaha bukan kita kudrat kita yang mampu menjadi, tidak. Karena kudrat yang mencipta tu ialah kudrat Allah. Iradat yang menentu tu ialah iradat Allah. Adapun kudrat kita hanya usaha. Mana usaha ni berlaku perbuatan tu di tubuh kita, bukan kita yang menjadi pada hakikatnya. Iradat kita hanya memilih, bukan boleh menentu, tidak. Itu tengok, kita bahas dah dulu. Jadi kalau dia i'tikad lagu tu, itu selisih pendapat ulama ahli sunnah. Kafir kodok. Kalau ulama wara'an nahri, ulama di belakang sungai Furat dia panggil, ulama Samarkandi, ulama Turki tu, ulama Allah Tan tu, negeri Stang kebanyakannya Maturidiyah, mereka menghukumkan kafir lagi orang i'tikad lagu tu. Tapi kau tu dhaif, kau yang sahih atau yang rajih, yang kuatnya tak kufur, mukmin tapi maksiat pada Allah. Sebab apa tak kufur? Sebab dia kata Allah yang menjadikan kudrat kepada hamba, yang mana hamba tu mampu menciptakan apa-apa dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah. Allah tak menjadi dah. Sebab ada lagi Allah yang mencipta, tak kafir lagi. Tu tengok. Jadi jaga-jaga. Kita dah ingatkan jumpa Tok Bomo tu syirik. Dia kalau tak mengaji ni, dah jahil sekarang ni, telai penado pun syirik akbar. Telai penado pun syirik, kufur dengan tu. Apa? Yang i'tikad dalam hati dia ni, bukan mulut, dalam hati dia. I'tikadnya penadol ni memberi sembuh, memberi kesihatan, memberi kesembuhan. Kafir itu i'tikad lagu tu. Tu. Lepas tu lagu mana hak betul kita cerita dah. Makan je. Makan je penado tu sebagai asbab. Tapi yang menjadikan musabab siapa? Allah. Masuk mana musabab? Sehat. Tu musabab. Kenyang, musabab. Sejuk, musabab. Dapat angin, musabab. Dapat cerah, musabab. Siapa yang menjadikan sabab dan musabab? Allah, dua-dua. Bukan sabab yang menjadikan musabab. Tu bukan Allah yang menjadikan musabab dan Allah yang menjadikan sabab. Mana penado tu pun Tuhan hak buat, sehat tu pun Tuhan hak buat. Ya kita telah juga makan juga tu, ikhtiar usaha saja. Itu yang mana tak memberi kesan pun pada hakikat. Sebab tu kalau makan penado satu lori kontena makan tak sembuh-sembuh, tak dibakar kila penado. Sebab pegangan kita kata Allah yang memberi sehat. Itu. Habis. Firman Allah Azza wa Jalla, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 116.
Tuhan kata mana? Wa may yusyrik billahi, dan barang siapa yang menyengutulah ia barang siapa dengan Allah Ta'ala. Tak ada kan? Yang menyengutu dengan Tuhan tu. Mana ada selain daripada Allah yang mampu mencipta, menjadi apa? Musabbab. Mana Panadol mampu memberi sehat, ajalah tu. Pisau mampu memutus, ajalah. Nah, air mampu menghilangkan dahaga, menyengutu tu. Padahal bukan pisau hakikatnya yang memutus, Allah yang memutus. Di sisi sabab musabab, kita guna pisau yang tajam. Nah, itu lagu tu dah. Tu. Bukan api yang membakar, hakikat ialah Allah yang membakar. Tapi di sisi kita nyalakan api pada sesuatu yang kering, Allah jadikan kebakaran. Gitu. Nak faham lagu tu? Di sisi, bukan dengan api Allah jadikan. Bukan. Kalau dengan api Allah Ta'ala jadikan kebakaran, dengan nasi Allah Ta'ala jadikan kenyang, bermakna kalau tak ada nasi Tuhan tak mampu bagi kenyang lah. Kalau bagaimana? Kenapa tu? Jangan silap tu. Bahasa kita tu kena faham betul-betul kita bercakap. Dengan nasi Allah Ta'ala jadikan kenyang. Oh, nampak macam kemah. Salah tu. Bapak, kalau tak ada nasi Tuhan tak boleh bagi kenyang. Dengan roti Allah Ta'ala bagi kenyang. Gitu. Maka tak ada roti Tuhan tak mampu bagi kenyang. Tak juga. Tak. Bahkan nanti Dajjal tu Allah Ta'ala jadikan kenyang kepada orang mukmin di sisi zikrillah. Nak kata mana? Nah, sahabat tanya, ayyut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Apakah makanan Allah Ta'ala jadikan kekenyangan bagi orang mukmin pada zaman Dajjal tersebut ya Rasulullah? Rasulullah at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Tuhan jadikan tahlil la ilaha illallah, halala yuhallilu tahlilan, mana la ilaha illallah. Oh, kenyang dah macam nasi kabus buku. Nak kata kena. Kalau orang tak mengaji ilmu akidah, dia baca hadis tu kata, "Hush, mana boleh gini? Tak ada lagi." Tengok. Dia jahil ilmu akidah, bahaya. Dia jahil ilmu tauhid. Nah, mana ada zikir-zikir kenyang? Tak ada cerita Doraemon ni. Ya. Silap-silap jadi kafir. Apa? Tolak kekuasaan Allah Ta'ala. Tu macam orang lain ni kan. Kemarin ada dalam Facebook. Saya duk baca, duk gegak-gegak lah. Dia kata, mana ada orang semaya 1000 rakaat sehari. Tak ada ni, ngaruk ni. Satu rakaat dia kira matematik pula dah. Satu rakaat bersama dengan 3 minit. Dalam sehari ada berapa ratus minit. Kalau 1000 kena memerlukan berapa ribu minit. Dia kira habis. Nah, lah. Nikmat ni kalau Tuhan tak bagi kita, bukan bermakna orang lain tak dapat. Kena ingat baik. Nah, Nabi Tuhan bagi ke dia, Nabi kata, ju'ilat qurratu aini fis salati. Allah jadikan pada aku sejuk mata hati aku dalam semaya. Lagu mana sejuk mata hati? Qurratu ain. Qurratu ain mana sejuk mata hati lah. Macam kita duk doa tu lah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu ain, qurratu ayun. Nah, jadilah suami aku, bini aku, anak-anak aku sebagai sejuk mata hati. Maknanya balik rumah tengok ke bini anak sejuk, letih-letih penat tenang. Tidak kata balik rumah tengok serabut perut, kau gila jadi, kau stres dok. Tu mana sejuk mata hati, sedap bertenang hati kita dah. Nabinya Tuhan jadi ke sejuk mata hati ni dalam semaya. Nak kata kan? Lagu mana sejuk mata hati Nabi dalam semaya? Hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamah. Sampai pecah bengkak tapak kaki Nabi semaya malam. Sebab apa kata Anas bin Malik, aku cuba nak ikut jadi makmum maya tahajud Nabi. Rakaat pertama satu surah Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kita biasa buat gitu. Biasa semaya. Ada bekak tapak kaki kita semaya. Bekak mata tidur. Nah, lepas tu kita nak kata, iya kau Nabi ni mana ada. Tak ada lah kita mana boleh cakap lagu tu. Tuhan dak bagi kamu, bukan bermakna tu nikmat tu tak ada di orang lain. Nah, tu Nabi memang lah. Sahabat pun gitu lah, lebih kurang. Sahabat dulu kalau
pergi fisabilillah ni, luka-luka gapo kena panah, tak ada lagi hospital Selayar, hospital Bandar Baru Sungai Buloh, gapo nak atas nak biu, tak ada. Nah, lepas tu nak jahit luka, nak lagu mana? Allahu Akbar. Raik terus, tak sedap gapo. Tiko tu jahit cepat-cepat. Nak cabut panah cepat-cepat. Apa? Tak sedap. Sedap. Qurratu ain. Sedap. Sedap semaya lagi. Tak rasa gapo. Kita boleh. Nyamuk pun nyupuh dah. Nah, nate nyamuk ni. Nak sini. Kan? Tentu sahabat yang ngaji dengan Nabi dekat lagi. Tabi'i begitu dapat. Semaya ni rutuh tiada rumah tepi duduk senyap semaya. Sedap lagi semaya tak sedap. Rumah terbakar tak sedap. Rumah rutuh tak sedap. Anak kena beli kau ular tak sedap. Anak kena telai kau rimah tak sedap. Sedap semaya lagi. Nak tahu mana? Weh, kita kalau tak dapat yang deki dengan orang. Nah, dalam kitab Hilyatul Auliya ni, tebal ni 15 jilid, diceritakan bagaimana semaya ibadat para auliya illah. Nah, Ali Zainul Abidin 1000 rakaat sehari. Betul sungguh. Hasanul Basri 100 rakaat. Dia businessman, buka kedai. Tak ada customer, Allahu Akbar semaya. Nah, ada customer layar dulu meniaga. Allahu Akbar. Allahu Akbar 100 rakaat tak kurang sehari semaya. Iyo ko. Dah mumal lah. Nah, masamu tak berkah. Imam Nawawi ni umur 40 mati dah. Imam Nawawi tak sempat beristeri. Tak sempat beristeri, tak tanya anak dah berapa orang. Gong lalu tanya kat kata. Sebab tu kalau ada orang Arab daripada Syria main ngaku saya keturunan Imam Nawawi, napas lalu. Nak ada keturunan gua bini pun tak ada. Nah, tapi kalau ibu-ibu tengok karangan Imam Nawawi ni, rasa tak masuk ni kepala tak. Yo kau 40 mati dah ni, beratus kitab karang. Macam umur 200 tahun. Saya kalau dapat umur 500 tahun tak boleh karang macam ni lagi kitab. Syarah Majmu' Syarah Muhazzab. Tebal. Nah, Minhajut Talibin, Riyadhus Salihin, Syarah Sahih Muslim. Banyak Banyak. Masa mana dia? Berkat tu bagi ke dia. Nak berkat masa, berkat umur. Dia menulis kitab ni siapa makan nasi tak sedar makan kedap. Mak dia suap, dia duk nulis kitab. Nyonya kunyah boleh duk nulis kitab. Sudah nulis, mak kita makan nasi lagi. Sudah. Ada kita. Jangan kita kalau Tuhan tak wik kita yang duk berdeki dengan orang. Dak ni. Tu patut kita kena doa, ya Allah. Tak boleh setara tu sikit-sikit pada dah, ya Allah, nak boleh hujung-hujung ekor serba demo-demo ni pun tak. Ni duk karuk cerita. Dia duk hukum dengan adat. Dia tukar akal dengan adat ni beza dah. Hukum adat sah menyalahi. Hukmul adat yasihu an tatakhallaf. Hukum adat sah menyalahi. Dah. Macam orang dulu kalau dia tak mengaji hukum akal, hukum adat, tiba-tiba dia dengar cerita orang zaman lalu ni pergi Mekah. Tidak berbulan-bulan, sehari sama sedah siapa. Lagu mana dia? Kalau dia orang dulu tak mengaji hukum akal, hukum adat. Tak logik ni. Kita nak pergi Mekah berbulan-bulan naik kapal layar. Tapi kalau orang dulu mengaji hukum akal, hukum adat, dia boleh beza. Cerita contoh lah ni. Cerita putih kan. Hak ke depan hari boleh pergi waktu ni. Nah, macam-macam karut dia. Dia dengar cerita orang zaman dulu, Pak. Mari daripada Melayu, tanah Melayu ni pergi ke Mekah. Sehari je apa? Tak boleh. Nah, walaupun adat zaman kita lah ni berbulan-bulan, tapi yang menyampai, yang menggerak ialah Allah. Bukan kapal layar, bukan kapal terbang. Tu akidah tu kena kemas semua. Tu ni. Jadi bukan syirik ni bukan semata-mata pergi duduk puja kubur, pasal lilin, minta nombor ekor. Hak tu jelas ada. Syirik. Ada memang orang buat kerja syirik pergi kubur-kubur, tutup wali, kubur-kubur tutup keramat, ada sungguh. Ada sungguh. Dia pergi menyala lilin pasal kimia berapa lepas tu? Pergi duk baca mentera. Apa? Nak minta nombor ekor esok naik biar kaya lah. Ada sungguh hak syirik lagi tu. Tapi jangan kita pukul semua orang pergi kubur tu semua penyembah kubur, jangan.
Ni juga ada kelompok yang cepat nak mensyirikkan orang Islam. Tak boleh juga lagu tu. Sebab kita orang mukmin ni, kita ada qarinah iaitu iman. Contoh dah, kita bercakap secara adat, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita orang mukmin. Kita tengok tadi sahabat kita demam, sakit, letih, nampak duk buku getar gugup. Nah, sementara jumpa pula, nampak sehat dah. Mana tak ada nampak demam. Nak sehat molek. Dia kata jadi Panado ni makan 2 butir cabut coh nyakit. Dia cakap lagu tu. Apakah kita nak kata dia kafir sebab dia kata makan Panado 2 butir cabut coh nyakit? Entah syirik entah. Gitu selalu ke? Jangan. Dia orang mukmin, dia orang Islam. Mesti dah ada dalam hati dia yang mencabut coh nyakit secara hakikat ialah Allah. Lepas tu dia kata makan 2 butir, 2 biji Panado cabut coh nyakit. Dia cakap lagu tu. Itu atas jalan ada. Ni pun kita kena jaga juga. Dalam muamalat kena jaga juga. Sebab ada juga orang terlebih warak. Terlebih tauhid. Terlebih sangat tauhid dia nya. Nak ayat dia ni kuat tauhid. Dia ajak kita makan nasi. Mari mak makan nasi. Saya kenyang dah kena nasi khabu robohku. Kapir entah. Kapir selalu. Mana saya kapir? Entah kata makan nasi khabu robohku dapat kenyang. Nasi khabu bagi kenyang. Janganlah bahas lagu tu. Kita bercakap tu atas jalan ada. Dalam hati kita ni ada yang memberi kenyang ialah Allah. Gitu dah. Jangan kita terlampau tauhid pula. Habis orang jadi syirik. Jangan. Hak dia seorang masuk syurga, sepit benar syurga Tuhan. Ni pun Nabi bimbang juga di akhir zaman ni. Nabi kata inna akhafa akhwafakum rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ru'iyat alaihi bahjatah. Sesungguhnya perkara yang paling aku takut juga berlaku pada kamu umat aku ialah seorang yang membaca Al-Quran. Hebat petah dia baca Quran sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Kinayah kata ramai orang terpegun dan jadi follower, pengikut dia. Bercahaya kan? Tapi jaa ila qaumil muslimin bi sayfihi faqala asyraktum. Tapi dia datang kepada orang Islam dengan pedang. Tapi dia tak mari dengan pedang lah. Lidah ni lebih tajam daripada pedang. Kinayahnya apa? Nak menghalalkan darah orang Islam. Nak menghalalkan darah orang Islam. Maka dia kata apa? Kalian semua musyrik. Kalian semua musyrik. Kalian penyembah kubur. Orang duduk pergi ziarah kubur jadi penyembah kubur. Kita baiklah lagu tu. Apa dituduh orang penyembah kubur? Kuburiyun. Biasa dengar tak gelar kuburiyun. Capaliyun. Ni kayak ada kepi ada lambai capa tu. Geger ke. Kalau orang pakak tu capaliyun, penyembah capal Nabi. Orang pergi ziarah kubur ulama ke penyembah kubur. Astagfirullah. Kita secara tidak sedar kita telah mengkafirkan saudara seislam kita dengan mengatakan dia menyembah kubur, dia menyembah capal, padahal dia tak sembah pun. Dia ambil buah tapal lambai bukan capal. Tak ada siapa dia gila nak ambil capal letak tapal lah gitu. Lambai dengan capal ni sama ke lain? Betul tak? Lagu tu dah. Macam apa? Kita duk pakai logo Adidas ke, logo orang main bola ni, orang berhika bola ni kayak ada logo Manchester apa tu? Ada ke setter duduk pergi tu? Ya Manchester dah. Kita tak minat mana bola ni. Apa? Adakah letak setter atas gambar aja. Orang tu yang tak pakai setter ni. Setter ada duduk. Setter tu bukan duduk situ. Setter tu boleh masuk tubuh kita, boleh masuk. Inna syaitana la yajri min ibni adam majrad damihi. Syaitan ni boleh masuk dalam tubuh kita ni melalui liar darah. Bukan duduk di logo tu. Tu gambar aja. Samalah. Jangan kita kata dia sembah capa pula, jangan. Dah ada juga hak melampau pun ada. Hulu ni tak kira mana-mana tu ada. Hak pergi sembah kubur menerak atas kubur tu, tu memang melampau lah. Hulu. La taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampau dia dalam agama kamu. Kita pergi ziarah kubur orang ulama ke apa, kita duduk baca yasin, baca tahlil, doa ke Tuhan. Gitu je, tak ada apa-apa pun. Lepas tu kita ingat ke mati. Tak ada.
Fazuruha, Nabi kata, pergi ziarahlah kubur. Inni nahaitukum an ziyaratil qubur. Nabi pernah kata, kamu dulu aku pernah lagi kamu pergi ziarah kubur. Sebab apa? Masa tu ada lagi orang panggil perangai-perangai jahiliyah. Kalau orang pergi ziarah kubur, dia berbiji sabuk. Mana? Oh, cari baju, nepik, duk cerita kebaikan si mati yang merintih, dia panggil meratap. Nah, maka setelah lama tak ada dah budaya tu, maka Nabi kata fazuruha, pergi ziarah. Fa innaha tuzakiratul maut. Karena ziarah kubur tu boleh mengingatkan mati. Tak ada apa, kita pergi ziarah. Nah, tu. Pelik sungguh. Nah, jangan kita cepat tuduh. Lalu sahabat tanya, man ahakku bisyirki ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi. Siapa yang lebih berhak dengan syirik tu ya Rasulullah? Orang yang menuduh umat Islam dengan syirik ataupun umat Islam yang dituduh dengan syirik? Dalam riwayat lain, man ahakku bin nar ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi. Siapa yang lebih layak masuk neraka? Sahabat tanya Nabi. Lalu Nabi kata, balir rami ahakku bisyirki, balir rami ahakku bin nar, wa fi riwayati. Nah, orang yang menuduh umat Islam dengan syirik, dialah yang sebenarnya syirik. Orang yang menuduh umat Islam dengan syirik, itulah yang layak dengan api neraka. Jangan main. Nah, karena Nabi kata dalam hadis, la yarmi rajulun li akhihi bil kufri wala bil fusuqi wala bisyirki illa irtaddat alaih. Tidaklah mana-mana orang yang melontar tuduhan kepada saudara dia dengan kupu, dengan fasik, dengan syirik. Kalau tidak benar tuduhan tersebut, maka kembali balik bedahlah ke diri dia sendiri. Nah, tengok. Sebab tu kelompok-kelompok ni dia tak sedar sebenarnya dia syirik. Contoh kita pergi ke kubur Nabi, ke kubur ulama-ulama, kita bertawassul. Apa tawassul? Kita minta doa dengan Allah dengan menyebut nama orang dalam kubur. Contoh, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah Tuhan, kami memohon kepada Engkau, wa natawassalu ilaika binabiyyika, dan kami berwasilah, kami bertawassul, kami berwasilah. Tu tawassul dengan Nabi Engkau. Kayak kita Selangor ni, ibu-ibu selamat sebab tak mari Jumaat. Nah, kalau laki-laki semua wajib mari Jumaat. Khutbah kedua tu cuba tengok, tawassul semua di Selangor. Khutbah kedua doa tawassul, Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin. Nah, ya Allah Tuhan, kami mohon kepada kamu, dan kami berwasilah dengan Nabi kamu. Itu bertawassul. Kata kelompok yang suka menuduh orang Islam ni penyembah kubur, penyembah selipar Nabi, dia kata syirik tu. Sebab apa? Tawassul dengan Nabi. Nabi mati dah, dia kata. Mana boleh bagi manfaat mudarat? Kalau Nabi hidup lain lah, Nabi boleh bagi manfaat mudarat. Kenapa tak? Siapa syirik lah ni? Siapa syirik lah ni? Dia lah. Dia tak sedar tu. Cuba dengar video-video dalam YouTube, mesti cakap lagu tu. Kalau orang tanya, Ustaz, boleh tak kita bertawassul dengan Nabi? Sekarang Nabi sudah wafat dah. Mesti dia jawab, tidak boleh, syirik. Kalau Nabi hidup, baru boleh tawassul dengan Nabi. Sebab Nabi boleh bagi manfaat mudarat ketika mana Nabi hidup. Kalau Nabi sudah wafat, bagaimana dia bagi manfaat dan mudarat? Dia sudah mati. Loh, tak khabar dia dah syirik. Kenapa? Kerana Nabi kalau dia hidup ke dia wafat, sama saja dia tak dapat bagi manfaat dan mudarat. Nabi hidup tak dapat bagi manfaat mudarat, Nabi wafat pun tak dapat bagi manfaat dan mudarat. Kerana Nabi makhluk, bukan Tuhan. Yang memberi manfaat mudarat hanya Allah. Dan tawassul tu bukan minta dengan Nabi, minta dengan Allah, dengan menyebut nama Nabi. Sebab Nabi ni orang dekat, kekasih Allah. Macam kita nak minta projek dengan Ismail Sabri lah. Kalau pergi direct kat payung, kena pergi tepek dengan orang dekat-dekat dengan dia. Tolonglah tengok sikit, letih dah saya duk aku tabung hari-hari ni. Boleh sikit tak apa dah. Lega sikit, boleh siap masjid kau dah, boleh siap rumah guru buat, alhamdulillah dah sikit. Pergi direct gitu tak kena. Mu siapa mak Sabri tanya? Tanya dia mau berepek dengan orang rapat kan. Mudah dapat pak, mudah dia tanya. Tu je sebenarnya. Tu tak ada dah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Iya, tak nafi, hanya pada Allah. Kita tak minta tolong dengan Nabi. Kenapa? Minta tolong hanya pada Allah. Sebut nama Nabi, muka Nabi orang berkat ke? Tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azimun. Bertawassullah Nabi kata dengan kemegahan aku, karena kemegahan aku di sisi Allah sangat besar, sangat agung. Macam gitulah. Nah, pergi apa majlis-majlis orang-orang besar ni, kita tak ada pakat, tak ada gapo nah. Orang tak pandai, tapi kita ada kena rapat dengan orang yang ada pakat dalam tu. Nah, dah. Kita berkata, Tan Sri tu pak saudara saya. Oh ya ke? Ia jadi lain sikit. Nah, ia jadi lagu lain sikit. Nah, tu mana gitulah perumpamaannya. Tapi bukan gitu. Allah Taala ni direct pun tak apa. Nak tawassul pun boleh, harus, tak ada masalah ke apa. Pas kita duk minta selain daripada Allah ni, hari-hari pun banyak kita minta. Nah, abang tolong kita draw duit di bank. Minta tolong siapa tu? Minta tolong suami ke minta tolong Allah? Minta tolong orang dah. Minta tolong orang. Suami pun gitu, balik mek mu tu buat kopi osa. Nah, minta tolong mek betul tak? Ya Allah, air kopi secawer gitu. Bergerak ke ni. Saya tidak mahu minta selain pada Allah, direct pada Allah. Duduk restoran minta nasi kuih kapung, ya Allah, nasi kuih kapung ya Allah. Mari cepat ya Allah, amin. Tak panggil orang main ngodah, tak siapa. Nah, orang main ngodah kata, nak kata apa? Saya ada panggil awak ah? Tak ada. Tapi saya nak tolong order lah ni. Saya tak minta tolong ni. Awak selain pada Allah. Saya nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar orang lagu ni. Nah. Kita minta tolong dengan waiter, tolong order. Ya bu, nak makan apa? Nasi goreng kapung, teh obeng contoh. Hakikat kita percaya dia ke yang menyampaikan rezeki? Dia ke yang memberi nasi? Tidak, Allah. Sebab tu orang betul sungguh akidah. Waiter tu bawa nasi goreng kita, atau bini kita bawa air kopi kita, beleboknya sepak kucing rebah catok situ. Kita nak marah lah. Kalau orang mukmin sungguh tidak marah. Bukan bini kita hak menyampaikan rezeki. Bukan waiter hak beri nasi orang, bukan. Hakikat ialah Allah. Tak ada rezeki kita tu buat lain. Kalau orang hak kurang iman, bukan tak ada iman, mata duduk mana, yang marah. Jalan tak tengok kaki, yang marah dak ni. Bukan tak ada iman, kurang sikit, kurang sikit. Kalau hak iman yang kuat sungguh, tebal, kita tengok perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Makhluk ni tak boleh buka. Sebab tu wirid lepas main maghrib, lepas main subuh, biasa di pondok lah. Kalau di surau masjid ni orang tak buat lah panjang lah. Kalau di pondok-pondok ni, kalau subuh lepas maghrib, lepas subuh lepas maghrib, lepas subuh, ya wirid panjang sikit. Lepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirna 7 kali. Apa tu Allah Fatihah, batu wa ilah hukum, ayat kursi, amanah rasul, syahidallah, laqad ja, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali. Lepas tu sebelum ya latifu ya latif, dia baca Allahumma la mani'a lima a'taitah wala mu'tiya lima mana'tah. Tengok, wala radda lima qadait wala yanfa'u zal jadd minkal jadd. Betul sungguh tu. Allahumma la mani'a lima a'taitah. Ya Allah itu tak ada siapa dia boleh tegah sesuatu yang kamu nak beri kepada orang itu, tak ada. Tuhan nak beri sesuatu pada orang itu, tiba-tiba seluruh dunia nak tegah, maka tak ada siapa dia boleh tegah. Tetap siapa sesuatu itu. Wala mu'tiya lima mana'tah, dan tak ada siapa dia yang boleh beri sesuatu yang mu sendiri nak tegah. Seluruh dunia ni pakat nak beri kepada kita sesuatu benda, pakat, mari kita beri bagian ni, emas jokong ni kepada si pula tu. Seluruh dunia pakat nak beri. Tapi Tuhan kata tak leh bukan dia. Tak leh siapa. Karena hanya Tuhan saja yang menyampai, yang memberi, yang menegah, yang mengangkat, yang merendah, yang menghina, yang memuji, semua Tuhan. Tu hati kita bulat lagi tu. Tu orang panggil tauhid. Lawannya ialah syirik.
Jadi selain daripada kita tahu syirik tu apa, jangan juga kita cepat mensyirikkan umat Islam. Jangan. Tu mari seorang tengok orang gantung ayat kursi ke, ayat 1000 dinar ke, tu kita kata syirik. Sebab saya baca hadis dalam Google. Dalam Google. Saya jumpa hadis Nabi SAW sabda, "Man 'allaqa tamimatan aw 'azimatan faqad asyraka." Memang betul hadis tu sahih. Barang siapa yang menggantung tangkal atau menggantung azimah, maka sesungguhnya benar-benar syiriklah dia. Cuba bayangkan kalau orang tu tak mengaji betul makna hadis. Setiap kali dia jumpa orang gantung ayat 1000 dinar ke, ayat kursi ke, orang hok tafaul tabarruk dengan ayat Al-Quran ni, semua dituduhnya syirik. Gantung takar ni, awak takar. Nanti kita pergi tebang lah surah ni nanti. Gak tu. Tempat kita tu mungkin dia anggap lucu, tapi di negeri Arab tu berlaku gitu. Di Syria berlaku, di Yaman berlaku. Saling mensyirik, saling menuduh mu kafir, mu syirik, halal darah, macam-macam. Maka diletup. Padahal makna hadisnya bukan tu maksudnya. Itu orang panggil tashbih balik kalau orang mengaji balaghah. Nabi kata siapa dia yang gantung azimat, maka sesungguhnya benar-benar syirik ya. Faqad asyraka, tafsir tengok dalam hadis. Tafsir hadis. Fi'luhu ka fi'lil musyriki. Perbuatan dia seperti perbuatan orang musyrik. Berapa Nabi cakap gitu? Ala sabilil ihtiyat, supaya kita orang mukmin berjaga-jaga. Kita nak gantung ayat 1000 dinar, gantung lah. Tapi jangan anggap ayat 1000 dinar yang memberi rezeki pada kita, jangan. Lama sebelum ni miskin tu lah, patut buat bisnes gantung ayat 1000 dinar, kaya jutawan. Wartawan mari interview, Datuk, macam mana Datuk? Tip-tip Datuk boleh jadi jutawan seperti ni? Tak ada payah ni. Tunjuk ayat 1000 dinar ni. Ni bagi rezeki pada saya. Memang syirik sungguh. Memang syirik sungguh. Tapi tak ada orang mukmin lagu tu. Sebab tu Allah Ta'ala berlaku ni, hadza min fadli rabbi, Tuhan lah uji, bagi ujian kepada saya, bagi harta ni sebagai ujian pada saya. Selain pada tu, saya sentiasa letak ayat ni 1000 dinar ni supaya bila saya masuk office saya tersilau tengok ayat ni, saya pun nak tadabbur makna dia. Tuhan kata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa betul-betul takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kepada dia tempat kelepasan daripada kepayahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan bagi rezeki kepada dia daripada pintu yang dia tak sangka-sangka dia dapatkan rezeki tersebut. Saya nak tadabbur ayat, bukan ayat tu. Nak tadabbur makna. Ni gantung ayat 1000 dinar atas sikit pada televisyen. TV tengok semua. Ayat Quran hok gantung tu tak baca-baca. Tu hok nak marah ke Quran esok tu. Fal Quranu yal'anuhu tu. Itu. Jangan kita cepat kupu syirik ke, jangan. Itu orang panggil tashbih balik. Macam contoh kita makan Panadol dengan orang kafir makan Panadol, sama tak? Sama, kok mulut juga. Panadol hok dijual pun tak ada Panadol Muslim, Panadol non Muslim tak ada. Sama. Tidak kata orang kafir makan kok mulut, kita kena sumbat kok punggung. Apa? Beza. Jangan sama. Gitu ke? Tak, sama. Jadi boleh tak saya nak kata sini? Barang siapa makan Panadol, maka sesungguhnya benar-benar syiriklah dia. Boleh. Orang yang faham akan faham. Ustaz cakap ni supaya kita ihtiyat, cermat, menjagai. Jangan sampai kita makan Panadol, kita iktikad Panadol yang memberi sihat. Itu. Seperti Ahcong makan Panadol, dia memang betul-betul iktikad Panadol yang memberi sembuh, memberi sihat. Sebab dia memang tidak ada kepercayaan kepada Allah. Habis itu. Faqad dhalla dhalalan ba'idah, maka sesungguhnya telah sesatlah dia barang siapa tadi dhalalan ba'idah, akan sebagai sesat yang jauh, sejauh-jauhnya daripada petunjuk Allah. Jaga-jaga. Orang sesat ni, kalau dia sesat, Allah Tuhan lah hak maha kuasa nak bagi hidayah. Kita kata gajah rimau apa dia tak dengar dah. Betul sungguh dalam Quran tu, wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah Ta'ala menyesatkan dia, maka mu tidak akan mendapati siapa pun yang mampu menolong orang tersebut untuk menunjuk jalan yang sebenar. Tak ada. Boleh tengok sampai lah ni.
orang bercakap tentang agama, tentang ketuhanan, baca Quran pun tak betul, tengok Quran bukan tak tengok Quran. Nah, baca Quran ni tengok Quran tak betul lagi. Bukan setakat bagi huruf pun tukar takir habis licin. Doa lepas azan yang kata doa lepas maya. Nah, lagu tu orang ramai ikut ribu pula tu. Oh, pelik dah kita akhir zaman ni. Bila kita tegur, kita nasihat, jangan ikut, tak betul ni gini ni. Ustaz, ilmu Allah sangat luas. Kita pula kena. Nah, ustaz dengki lah tu. Ustaz berapa orang je orang mengaji dengan ustaz, kita pula kena. Nah, jangan dengki ustaz. Ilmu Allah luas. Nah, apa yang dia syarah tu betul. Dia dapat mengenalkan saya dengan Allah. Hai berat ni. Akhir zaman ni berat sungguh. Nah, orang pakai seluar pendek atas pada lutut, pakai singlet, rambut panjang, ada subel, isap rokok, tak semaya bel, jadi tok guru. Ramai orang ikut. Ada? Oh belah. Oh belah. Bila kita nasihat, kata, no, ustaz deki lah tu. Kita pula kena. Nah, ilmu Allah ni luas ustaz. Memang ilmu Allah luas. Mung tu hak jahil. Nah, kita nak tolong ayat tapi tak ada. Habis. Tutup telinga, tutup habis mata. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata kepala, tapi buta mata hati hak ada dalam dada. Jangan beza dah hak sebenar tak sebenar. Nah, ni bahaya. Betul sungguh ni. Tuhan kata betul sungguh. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka orang ni sesat akan sebagai sesat yang jauh daripada petunjuk Allah. Jauh. Tu tengok. Ya ayat ni ayat yang sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ada juga ayat lagu tu. Bukan ayat ni, ayat lain. Nak lebih kurang juga. Kemudian kata dia, orang-orang yang kufur pula akidah mereka, yakni pegangan mereka, simpulan tambatan mereka, tambatan kepercayaan. Akidah ni mana? Simpulan. Nah, kita cerita dah kan? Tambatan. Iman makna kepercayaan. Aqaidil iman makna segala tambatan-tambatan, ikatan-ikatan. Nah, bagi kepercayaan. Jadi mereka pun ada tambatan juga percaya mereka. Tengok. Akidah mereka itu adalah juga akidah yang batil. Yang batil tu deh. Yang batil. Silap tu kali. Kerana apa batil? Kerana tu ilat dia, kerana mereka itu mengingkari kewujudan Allah. Kalau hak jenis ingkar kewujudan Allah dipanggil mulhidun. Fok etis yang tidak mempercayai Tuhan itu wujud, Tuhan itu ada. Kemudian ada juga hak percaya Tuhan itu ada, tapi banyak pula dah musyrikun dipanggil. Jadi dia ada dua pelampau. Pertama, Tuhan tak ada tu, itu dia panggil mulhidun, mulhid. Yang keduanya, Tuhan ada bukan tak ada, banyak. Nah, tu 10 ekor, 1 juta pun ada kat sini Tuhan. Ya pelik dia. Tu orang panggil musyriku. Jadi Nabi ni, tengok. Nabi ni datang di tengah-tengah. Mana? Tuhan bukan tak ada, ada. Ada tu pula bukan banyak, tak ada lala. Tengok. Pada zatnya, pada segala sifatnya, pada segala perbuatannya. Pada zatnya mana apa? Yakni tidak ada satu zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah. Satu. Dan tidaklah zat Allah tu boleh dikerak, dibelah dan dikrisik. 2. Macam kita, satu juga ni fan. Fan ada berapa ni? Satu dah. Satu. Tapi satu lagu ni bukan satu yang kita i'tikad pada Allah. Bukan. Sebab satu ni boleh kerak ni. Betul tak? Boleh cabut. Boleh kerak. Satu lagi dah. Dah. Bukan satu lagi tu. Jadi satu yang kita i'tikad Allah satu, jangan sampai tergambar satu seperti bolpen, satu seperti kita. Kita satu. Saya ada berapa orang? Seorang saya. Ustaz mari berapa orang? Mari seorang. Satu ke? Nah,
So juga. Lepas tu Tuhan so lagu ni. Okey. Nah, hok duk batu kih tu ada berapa? So juga. Kau ada banyak ah? So, caca tu dah. Kamar kita tu tahu. Hok duk batu kih tu lah. So tak? So juga tu. Tapi so tu boleh kerak, boleh belah, boleh khisi. Ada tebal, ada nipis, ada panjang, ada pendek. Nah, maka hak tu bukan so kita iktikad pada Allah Taala. Allah satu pada zat, tidak ada satu zat pun yang sama seperti zat Allah, dan zat dia tidak boleh dikerak, dibelah dan dikrisik, tak boleh. Tu kena faham betul-betul. Pas sifat dia esa pada segala sifat. Apa maksud esa pada segala sifat? Sebab tu dalam ngaji ilmu tauhid ada wahdaniyah. Itu ada sifat wahid, sifat ahad, sifat wahdah dah. Sifat wahdaniyah. Nah, tak tuli takkidil mubalaghah. Mana? Bersangatan satu Allah. Sangat-sangat esanya Allah. Itu sangat-sangat esa. Esa pada segala sifat, yakni tidak ada di mana-mana selain daripada Allah yang sama satu sifat dia dengan sifat Allah pada nama dan pada makna. Tak ada. Serupa pada nama boleh. Nama, kederak, kudrah, boleh. Sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam, perkataan, perkata, boleh. Boleh sama pada nama. Tapi hakikat beza tak? Beza. Dah. Kederak kita arad yang menumpang pada diri kita. Hanya sebatas usaha. Nah, terima berkurang, terima bertambah. Taing letih, tak gerak. Betul tak? Taing gagah, cergah habis kering, jogging sebutir kapung. Nah, tu. Nah, itu kudrat kita. Hatta hajah terjalak usaha. Iradat kita memilih. Nah, tu pilih je. Nah, kita sendiri tak tahu. Molek pilih belum tentu jadi. Orang pilih belaka nak berhati-hati di jalan raya dan nak selamat sampai ke destinasi dia. Semua orang pilih itu. Kau ada orang start kereta tu nawai itu saja aku naik kereta biar accident selok. Ada gitu? Tak ada. Semua orang nak berhati-hati, betul tak? Orang pilih nak berhati-hati. Tak cukup segenar ni tangan tu ubik begini ni. Nak royak dia nya patuh undang-undang. Tapi nya accident juga. Lekong mari motor putus tangan. Nak kata kau? Nak kata kan? Bukan dia yang menentu, Tuhan yang menentu. Dia hanya memilih saja. Nah, banyak tengok dalam YouTube kan dashcam lah ni ada. Ambulan ni kali pernah duk tengok video dalam YouTube dashcam. Jenis orang letak video ni ajar rakan. Orang ni tepuh jubur, orang ni lah, orang ni terbalik kereta dia. Macam-macam ada tu. Ish kijek tu. Pelik-pelik saja. Nah, sama basar kita ada pendengaran, penglihatan ada tak? Ada. Tapi hanya boleh lihat apa yang ada depan mata. Tu pun syarat kena berhubung dengan cahaya. Syarat tidak boleh ada hijab dia. Gitu. Apa kita lihat ni? Macam sekarang. Cahaya ada tak? Ada. Nah? Kita ada penglihatan ada. Objek tu ada. Ada. Tapi ada dinding, tak nampak ke? Enggak. Terhijab. Tertutup. Tuhan ada lagu tu. Tiap-tiap benda ada yang nampak. Sama ada benda tu aswatan wa alwanan wa zatan wa sifatan, semua dia nampak. Zat ke, sifat ke, suara ke, warna ke, dia nampak berlaku. Suara dia nampak. Ibu-ibu nampak suara? Nampak? Tak nampak. Pendengaran kita hanya dengar suara. Nah, mana boleh dengar warna? Nah, Tuhan dengar segala benda ada, tak kira. Zatan, wasifatan, wa aswatan, wa alwanan, warna, suara. Tuhan dengar baik. Tuhan dengar rambut kita, dengar. Tuhan dengar warna hitam yang ada pada rambut kita, dengar. Kita dengar tak warna hitam? Rambut kita dengar. Oh, bising lah rambut ni. Tak ada, tak dengar. Tu contoh perbezaan. Itu satu makna. Yang kedua, sifat Allah tu banyak, tapi satu-satu jenis saja. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu sama', satu basar, satu kalam. Sebab tu kalau mengaji ilmu tauhid kena terjemuh biar tepat. Satu kudrat, satu perkuasa. Jangan satu berkuasa, pening nanti. Satu ilmu, satu pengetahuan. Bukan satu mengetahui.
Kita ngaji ilmu artinya mengetahui. Mengetahui ni satu sifat. Oh, satu je Tuhan mengetahui. Kita banyak juga tahu ni. Jadi kena belajar tu betul-betul. Pengetahuan lain, mengetahui lain. Pengetahuan tu sifat yang ada di zat. Mengetahui tu khijai sifat. Jadi Mu'tazilah dia ingkar pengetahuan, dia tak ingkar Allah mengetahui. Ini penting. Kalau kita hanya i'tikad Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui, Mu'tazilah i'tikad Allah Maha mengetahui. Kalau i'tikad Allah tidak Maha mengetahui, kafir jawab dia. Lepas tu kita tak sewis lebar dengan Mu'tazilah. Biar kita mengaji tauhid ni naik ke ahli sunnah wal jamaah. Kena reti betul. Allah alimun bi ilmihi. Mu'tazilah Allah alimun bi zatihi. Kita Allah yang zat yang Maha mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada di zatnya. Mu'tazilah Allah Maha mengetahui dengan zat dia. Allah tidak ada sifat pengetahuan. Sebab tu dipanggil kelompok Mu'attilah yang mengkosongkan zat daripada sifat Allah. Dah. Itu contoh. Kemudian bersangatan esa Allah pada segala perbuatan. Apa maksud? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam bumi dan di luar bumi, di dalam alam dan di luar alam, semuanya ialah perbuatan Allah satu-satunya. Di dalam kerajaan dia, semua perbuatan dia. Tak ada satu perbuatan selain daripada Allah. Sama ada baik atau buruk. Itu. Sama ada baik atau buruk. Kalau orang tak mengaji kata hak baik je hak Tuhan, hak buruk hak kita belaka ni. Ya salah. Ya salah faham. Itu ayat adab. Ma asabaka min hasanatin minallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Itu betul ayat Quran. Tapi ayat tu mengajar adab. Bukan mengajar i'tikad, bukan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan kita tu adab kita dengan Allah, bukan pegangan kita, bukan. Tiba-tiba dia tak ngaji kata hak baik je Tuhan buat, hak buruk kita belaka. Lemah benarlah Allah ni. Sebab dalam banyak-banyak perkara mesti banyak hak jahat pada hak baik. Betul tak? Betul tak? Banyak hak jahat pada hak baik, banyak hak buruk pada hak baik. Hak mari masjid semaya semua tidak, sikit. Hak sikit tu pula berapa orang hak khusyuk sungguh? Sikit lagi. Hak khusyuk sungguh tu pula. Berapa orang hak khusyuk tu khusyuk hak tinggi sekali. Khusyuk ni ada beberapa martabat tu nak mengaji lain. Khusyuk martabat syariat, ingat setiap perbuatan hak perintah Tuhan. Maknanya Allahu akbar, takbiratul ihram. Ni rukun qauli, kena dengar di telinga sendiri, jangan telinga orang jangan. Kena cukup huruf alif lam lam ha, alif ka bora, jangan lebih jangan kurang, jangan Allah tak kena gitu. Adakah Allah Maha besar? Berat lagu tu. Ataupun Allahu akbar, Allah ialah gendang perang yang sangat besar. Kena ingat tu. Kena saktah dulu, jangan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Sambung seterik, jangan Allahu akbar kabira. Saktah tu boleh pahala. Jadi ingat tu. Lepas tu rukun qauli, Fatihah. Lepas tu ni rokok, jangan sujud selalu, rokok dulu. Lepas tu i'tidah, lepas tu baru sujud. Ini sembahyang Zuhur 4 rakaat, jangan 40 rakaat. Lama tak ingat rakaat ke berapa dah ni. Tu tak khusyuk tu dia panggil. Ni khusyuk martabat syariat. Tu nak ngaji suku. Martabat yang ada tingkatan. Jadi kita nak khusyuk tu, kita kena tengok pakaian kita, saiz tubuh kita. Lagu tu. Sama juga ikhlas. Ya dalam ilmu tasawuf tu ya ada bicara khusus. Ikhlas ya ada martabat dia. Tu jangan kita ni orang baru nak martabat tinggi selalu dah. Nak ikhlas nombor 1. Bila awak nak pakai tudung ni? Saya nak pakai nanti saya ikhlas. Ikhlas gapo tak tahu tu. Rupa-rupa ikhlas hak tinggi sekali. Tak ada sikit pun hati dia selain pada Allah. Jawabnya sampai mati tak pakai tu. Hari ni rasa ikhlas ni kerana lillahi ta'ala semua pakai tudung. Tubik rumah jiran puji. Lah, comel sangat pakai tudungnya. Astagfirullah, tak ikhlas lagi saya. Buang pula tudung. Apa tu? Salah pemikiran tu. Wa amal agama dengan tak mengaji. Bukan ikhlas tu makna begitu. Ada martabat dia, ada step-step dia. La yukallifullah illa wus'aha. Allah tidak memberati kita melainkan benda hak mampu kita pikul. Kalau kita duk kejar atas hak tak mampu, memang tak mampu pak sudah. Bila awak nak tutup aurat ni tak sampai seru.
Tak siapa ikhlas lagi, tunggu ikhlas, tunggu. Oh, berat lagu tu. Dia kena usaha, ada step-step dia. Khusyuk ada step-step dia. Sama. Kalau tu ilmu suku, bukan ilmu akidah dah. Itu ilmu tasawuf kan. Tapi kena mengaji dengan guru hak betul. Kalau tidak, ngabai kat saya. Habis. Malaikat-malaikatnya. Ya kitab baru gitulah, ya Al-Qamar gitu je. Mana mengingkari kewujudan malaikat-malaikatnya. Itu. Kitab-kitabnya mana mengingkari kewujudan kitab-kitabnya Allah. Tak ada. Malaikat tak ada. Mana ada? Tengok. Ada? Tak ada ah. Ya kira percaya hak depan mata. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Dia hanya mengetahui hak zahir daripada dunia. Orang lagu ni wahum fil akhirati minal khasirin. Akhirat tentu-tentu dah orang yang rugi serugi-ruginya. Kita orang mukmin tak gitu dah. Orang mukmin ni percaya benda yang ghaib, benda hak tak nampak dengan mata kepala. Tu ingat baik. Termasuk malaikat. Malaikat ni ghaib. Termasuk malaikat. Kitab-kitabnya kena percaya. Allah Ta'ala ada baginya kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul dia. 100 suhuf 4 buah kitab. 100 suhuf 4 buah kitab. Mana 4 buah kitab? Injil, Taurat, Zabur, Quran. Dan kitab-kitab lain semua dinasahkan di dalam Al-Quran semua sekali. Hukum hakam dan bab makrifat. Bab makrifat, bab tauhid lah. Ya, sebab kalau hukum hakam syariat dengan syariat tu ia tak sama. Ia tak sama. Ia tak sama. Jadi syariat Nabi-Nabi dulu telah dinasah, dibuat. Adapun tauhid, pegangan sama saja. Sama saja. Sebab tu setengah ulama dia mentafsirkan ayat huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi ni diutuskan untuk wa yu'allimu, mengajarkan al-kitabah, kitab. Setengah ulama dia kata al-kitabah ayil iman. Apa? Kitab tu ialah iman. Sebab Taurat ke Injil ke Zabur ke kitab-kitab dulu, suhu-suhu dulu, iman sama, tak berubah. Orang dulu wajib beriman Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Orang sekarang pun wajib tahu bahawasanya Nabi-Nabi diutuskan dulu. Paling kurang 25 orang yang disebut dalam Quran. Itu sama, keimanan sama. Rukun imannya tetap sama. Belaka. Tidak kata Nabi Musa mari ayat 2 je, Nabi Ibrahim mari ayat 3, Nabi Muhammad ni baru rukun iman. Jadi berubah sikit. Tak. Rukun iman sama. Sejak itu ada sampai Nabi Muhammad pakai mat sama. Alkitab wal hikmah, ini ayat syariah. Ada juga ulama tafsir gitu. Berapa hikmah tu ialah syariat? Sebab syariat tu berubah-ubah. Zaman Nabi Musa, kalau kena najis, dia tak boleh cuci dengan air. Dia kena gunting selalu. Tapung. Dia tu syariat je gitu. Dia tak ada macam kita ni boleh dobi gapo tu. Dulu Bani Israel tak boleh buat bisnes dobi baju, tak boleh. Kalau kena najis apa, kena kerak lalu dah. Buang, potong. Kita tak gitu. Kita boleh cuci, boleh basuh. Kalau lain tu, dia ada hikmatut tasyri', hikmat pensyariatan. Zaman Nabi ada boleh nikah adik-beradik tapi sila kata. Sila. Tu sila. Lah ni tak boleh. Jangan buat perangai lah, ada. Saya ikut syariat Nabi Adam. Abahmu memanglah abahmu tu Nabi ada, tapi mu tu tak boleh dah ikut syariat Nabi ada. Telah dinasah dah, tak boleh. Hanya Quran saja. Hanya Quran dan Nabi kita Muhammad SAW dan alim ulama kita lah yang mensyarah dan sebagainya. Itu rasul-rasulnya, yakni mengingkari kewujudan rasul-rasul. Tak ada rasul-rasul kafir. Tak ada rasul-rasul ni, mana ada? Tu ada kelompok Barahimah. Kelompok Barahimah dia mengingkari rasul. Tak ada rasul. Sebab apa? Sebab kalau diutuhkan rasul, bermakna akal kita ni tidak ada apa-apa faedahnya Tuhan buat. Dia kata gitu. Tuhan buat akal kita ni bermakna cukup dengan akal kita boleh mengerti sesuatu benda. Tak perlu dah rasul. Kalau rasul diutus lagi bermakna akal tak berguna. Kata kelompok Al-Barahimah. Ini satu kelompok daripada falsafah. Kafir. Ya, saya nak bagi tahu ibu-ibu supaya jaga-jaga deh. Orang hak ni dia cakap, jangan ngaji sifat 20.
Ngaji ilmu sifat 20 ni ialah ilmu falsafah. Biasa dengar tak orang cakap gitu kan? Ada. Kak Mah tak saya dengar. Cuba baca YouTube, pasal YouTube. Ada selalu. Nah, ngaji sifat 20 ni tak usah ngaji ibu-ibu. Ngaji falsafah. Nah, tu bohong tu. Ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Pelik. Kalau kita mengaji kitab sifat 20 sungguh, kalau kita akan jumpa bisalasatin kafaral falasifatul aidah, dengan sebab 3 perkara ulama kita mengkafirkan falsafah. Nah, itu falsafah tabi'iyah, ta'liliyah, barahimah, macam-macam falsafah. Ulama sifat 20 kafir falsafah. Tiba-tiba kita datang mengaji sifat 20 ngaji falsafah. Kan pelik aku tu. Tak ke ulama sifat 20 mengkafir diri sendiri. Tu tengok. Bahaya. Jangan. Tu fitnah belaka tu dah. Fitnah. Dan hari akhirat, yakni mengingkari kewujudan hari akhirat. Itu pun jalan tu. Kafir. Tak ada akhirat-akhirat mana ada akhirat? Kita ni kalau mati roh kita akan masuk pula dalam tubuh menatan tu ke tubuh menatan ni. Kalau kita baik ya akan masuk dalam kucing, miau-miau, comel-comel. Kalau kita jahat kan masuk dalam tubuh anjing ke babi ke buana. Ada ke pergi lagi tu. Tak mati kita ada akhirat. Nah. Kelahiran semula dia panggil lah tu ni. Tu ada kita tengok cerita Hindustan ke dah. Cerita keling ke. Cerita macam-macam kata kita bertemu di kelahiran yang baru nanti nah. Tu semua tu akidah kafir belaka tu. Nah. Akidah kafir. Kita cerita dah itu dah. Jangan. Kata Imam Qadhi Ibn Iyad Al-Maliki, gitu juga Imam Ahmad Al-Maliki, Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, dia kata apa? Wa nuqatti'u, kami telah memutuskan, wa nukafiru, dan kami telah mengkafirkan. Ada dalam wa nukafiru, kami mengkafirkan. Wa nuqatti'u, kami telah putuskan, bi kufrin, dengan kupu, man qala bi tanasukhil arwah, barang siapa yang berpegang bahawasanya roh ni boleh berpindah daripada satu tubuh ke tubuh yang lain. Li'anna fihi inkarul ba'si, karena sabit padanya itu mengingkari hari kebangkitan. Celaru jadi. Contoh macam saya sekarang ni, kalau kita semua ni berpegang dengan roh tu boleh berpindah randah masuk ke tubuh orang tu orang ni. Jadi saya sekarang ni bukan Ahmad Faiz, tubuh je Ahmad Faiz Hafizuddin. Kak Ahmad tahu tak saya ni siapa sebenarnya? Roh saya ni Sayyidina Umar, tahu tak? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kak Mam kata, patut Ustaz Samsing sangat apa? Betul sungguh ni. Nah, patut pun backend bukan main. Ni. Betul sungguh. Keliru jadi. Sayyidina Umar pula jadi sirah Sayyidina Umar panjang lagi. Siapa sama Ismail Sabri ni panjang lagi cerita Sayyidina Umar. Tak mati lagi Sayyidina Umar. Sebab apa? Masuk tubuh dia ni. Orang kata, tak. Dengan Pak Ais itu bukan Sayyidina Umar original. Dengan saya ni hak original. Sayyidina Umar masuk ke tubuh saya. Gila habis jadi dunia ni, berantakan jadi. Nah. Pas nanti tiup sang, kalau dia kata ada akhirat ada, tapi roh ni boleh pindah-pindah. Pas kalau tiup sangka kala yang kedua, hak mana hak nak pakai? 10 tubuh contoh. So ambil banyaklah 10. Roh sudah nak masuk tubuh mana ni? Akhirnya dia akan i'tikad tubuh tidak akan bangkit akhirat. Hanya roh saja yang akan bangkit. Kafir dak i'tikad ni? Kafir. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Banyak jaga. Allahu Rabbi. Sebab itulah ngaji sifat 20 betul-betul ingat betul-betul akidah masalah hak dibahas. Insya-Allah selamat kita. Selamat. Saya cerita dah itu kan? Nah, tu dia orang lain ni sibuk ke tarekat. Tarekat lah nak jadi cuci, nak jadi wali, nak terbang atas langit. Nah, macam-macam nah. Akhir-akhirnya kena lipat. Piti habis itu, barulah sedar kena tipu ke Tok Syekh. Baru cerita, mari jumpa dengan ustaz. Baru nak kat ustaz tak ada janggut gini. Nah. Baru mari mengadu. Nah. Ya Allah, saya habis dah duit, jadi bankrupt habis dah piti saya habis kena. Lepas tu baru cerita. Tok Syekh ya tak semaya. Tanya Tok semaya kenapa dia kata semaya ni senamai jasmani. Jasad ni makanan ulat dalam kubur. Yang akan bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Saya kata gini kalau abang mengaji sifat 20 basic tu tahu dah tu. Akidah ni kafir. Bangkit bertemu dengan Tuhan ni dengan jasad sekali, bukan roh saja dak. Ada pun roh dengan jasad ke berkhilaf ulama di alam barzakh. Di alam barzakh khilaf ulama. Ada setengah kata roh saja. Ada kata dak.
roh masuk habis dalam tubuh. Ada kata tak, separuh. Roh masuk tubuh separuh, jasad bawah tak ada. Daripada pusat ke bawah tak ada. Daripada kepala ke pusat, roh dimasukkan. Untuk apa? Untuk boleh jawab soal muka nakir. Hak di alam barzah, betul ada berlaku khilaf ulama. Tapi ditiup sangkakala kedua, tak ada khilaf. Ijma' dalam Quran sebut. Bakit dengan jasad. Kalau abang ngaji sifat 20 basic ya. Lama dah abang boleh tapa tak seh habis tu. Nah, sebelum habis biti ribu-ribu ni, ratus-ratus ribu. Boleh tapa lama dah kata. Syekh apa seh peng apa. Fardu ain tak lepas. Oh tapi tak seh ngaji. Tak seh ngaji surah kitab yang tak seh. Nah, tengok. Habis itu. Firman Allah Ta'ala. Sikit lagi dah. Yang kedua tu nanti kita sambung pula. Firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi. Ni ayat ni, betul ni? Wa man yakfur. Sebelum tu Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang yang telah beriman mereka itu. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah oleh kalian dengan Allah, dengan Rasulullah. Wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan beriman dengan kitab yang diturunkan di atas Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Wa may yakfur billah. Ni baru tu ni. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Barang siapa yang kupurlah ia dengan Allah, dengan malaikatnya Allah, dengan kitab-kitabnya Allah, dengan utusan-utusannya Allah, dengan hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya benar-benar sesatlah dia tu akan sebagai sesat yang sangat jauh daripada hidayah Allah. Soal nak tanya kenapa Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu aminu. Hei orang-orang yang telah percaya, orang telah beriman dah. Lepas tu aminu, beriman olehmu, percaya pula olehmu. Tengok. Bukan kata suruh benda yang sama kau itu. Benda yang sama dah. Orang beriman lah olehmu. Orang dah beriman dah, suruh beriman pula. Pelik ni. Macam kita masuk surau ni kan. Akaun terbuka dah, lapu terbuka dah. Tiba-tiba Kak Mah kata, pergi buka akaun. Sudah. Mana Kak Mah suruh buka dulu? Buka dah ni Kak Mah. Buka lah. Kak Mah jeling itu. Takut orang Kak Mah ni. Orang pun pergi buka juga. Pergi tonyoh juga atas pelak tu. Tonyoh juga. Apa takut Kak Mah ni? Maka kita tonyoh juga tu hijab dia panggil apa? Tahsilul hasil. Hijab bodoh tahsilul hasil. Menghasil benda yang telah hasil dah. Kita tonyoh apa-apanya. Buka dah kan? Adakah Tuhan suruh tu hijab bodoh? Dah. Lama duk baca Quran SD. Hei orang beriman olehmu. Mana Tuhan suruh buat hijab tulah ni? Hijab bodoh ke mana? Bukan laisa min babit tahsilil hasili walakin min babit takmilil kamil. Jadi kita orang mukmin dah, orang Islam dah. Tapi apa kena mengaji lagi ilmu tauhid? Kena mengaji lagi ilmu akidah. Dan yang ngaji ni sekadar cukup seritak ni hanya. Tok guru saya ni almarhum Tok Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh. Orang panggil Pak Ustaz Hamid Gun. Diberitakan zaman duduk Mesir dah lah. Diberitakan oleh teman-teman yang duduk rapat siapa dia meninggal dunia. Daripada sehat masa nak ngaji dulu sehat, mengajar tauhid. Siapalah sakit ni, duk mengajar tauhid lagi. Tak boleh nak bangun ni mengajar lagi. Nak jadi darah daging. Nak jadi darah daging. Bukan ngaji, cukup dah ada. Cukup. Banyak sangat dah ilmu saya ni ustaz. Bukan. Walaupun kita tu ngajar dah, khatam baca pula. Jadi wirid dia panggil. Sebab apa? Nak jadi darah daging. Masalah-masalah tu kemah dalam hati, ingat susah, jaga-jaga semua pegangnya kita. Itu tujuannya hayatul ilmi bil muzakarati. Hidup ilmu ni dengan muzakarah. Kalau ngaji ku tutup kat senyap, tak ada bercakap ke apa, tak ada duduk. Ulai kaji tak ada. Ya ke lupa. Itu. Sebab kita ni dalam manusia Melayu pula. Tu. Sungguh. La yusamul isad illa linnisya. Tak dinamakan manusia tu manusia melainkan kerana dia lupa. Lepas tu dalam manusia, ramai-ramai manusia ni banyak jenis. Cina, India, Asia, Boya, Arab, Negro, Melayu mudah lupa dalam manusia. Lupa dah, lepas tu Melayu pula mudah lupa. Tu kena mengaji kuat lagi tu. Jadi mimba bitakmilil kamil. Kita memang Islam dah.
Kita memang mukmin dah, tapi kita disuruh lagi ngaji ilmu iman, ilmu akidah. Apa? Supaya lengkap lagi, kemah lagi, solid lagi. Itu dah. Ambil situ. Kemudian yang kedua, ciri-ciri akidah yang batil tidak berdasarkan nas. Mana? Tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang mutawatir. Walaupun tidak tu tidak orang panggil mutawatir pun dia sahih. Termasuk juga. Nanti kita akan bahas pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Baca-baca, suruh mandi, waktu tabarruk dia panggil, ambil berkat. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Nabi kata al-barakatu ma'a akabirihi. Keberkatan tu ada berserta orang-orang yang besar-besar di kalangan kamu. Kita ambil berkat, tabarruk. Macam kita buat tahnik lah. Tahnik tu ambil berkat dah tu. Tok guru, tok email, kau berapa duk kunyah wah kamu batu dia pun jolok masuk dalam mulut anak kita dah tu ni. Tu kalau ikut doktor kak, lah ni pun ada orang mula kritik dah. Apa duk tahnik ni? Ada, siapa tahap tu dah orang lah ni. Teruk tak teruk. Dia tak percaya pada berkat. Ada berkat tu ada. Berkat ni maknanya husulul khairil ilahi fi syai'. Hasil kebaikan yang bahasa ketuhanan pada sesuatu. Apa? Ziyadatul khairi, bertambah-tambah kebaikan, bertambah kebajikan. Berkat nasi lain, berkat kita lain. Berkat nasi makan sikit kenyang, rajin buat amal ibadat, berkat makanan kita tu berkat. Tu berkat dia panggil. Nak berkat makanan, bismillah dulu, jangan puak selalu puak. Kalau puak selalu pun tak ingat, bismillah juga. Tabarruk tu berkat, ambil berkat. Bismillah tu sendiri tabarruk dah. Sebab makna ba tu balil musahabah atau balil isti'anah. Minta tolong dengan berkat nama Allah. Bukan minta tolong dengan berkat nama Allah. Tabarruk tu ala sabilit tabarruki, atas jalan mengambil berkat. Jadi mengambil berkat ni ada dalam agama. Syu'ul muslim barakah. Bekas orang mukmin, orang Islam tu ada keberkatan. Biasa kan kalau orang tabligh lah, dia makan dalam talan orang tu bekas-bekas orang habis dia kokok puak makan. Orang hak tak reti berkat kata geli ai. Memanglah you geli sebab you tak reti. Tapi orang hak reti berkat. Mak tangan dia jangan tusuk zon dengan saudara se-Islam. Itulah gitu. Kerana berkat tu Tuhan yang bagi. Tuhan yang beri. Allah yang beri. Bukan tok guru yang beri, bukan. Sebab tu jumpa tok guru kau berapa suruh minta doa atas kepala berapa. Bukan tangan tok guru mempunyai Power Rangers ataupun Sang Goku Super Saya. Bukan. Tok guru tu tak ada berapa satu makhluk Tuhan juga. Tapi oleh kerana dia orang rajin amal ibadat, orang berilmu, orang yang takut ke Tuhan. Maka mudah-mudahan dia doakan anak kita, doakan kita sekali ke Allah Ta'ala bagi keberkatan. Mana berkat tu Allah bagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah berapa kita nak berkat mak pak kita. Minta restu mak ayah. Redha Allah ala redha walidain. Tu berkat tu apa ni? Redha Allah di atas kepuasan hati mak pakmu. Tu ikut aku nak nikah. Boleh kita nak cakap lagu tu. Bukan abah mak nak nikah, saya nak nikah. Suka hati saya lah. Tapi mak kita nak nikah, mak ayah kita nak nikah. Ni waktu kita nak nikahnya. Bolehlah, restulah. Ada kan? Nak apa? Berkat. Biar ada redha mak pak. Tu hawi berkat. Tu maksud dia. Apa nak kira dengan mak paknya? Kita nak nikah, mak pak kita nak nikah. Apa? Tak boleh gitulah. Kita ni ada kira-kira. Dia ada berkat, ada restu. Itu mana berkat? Tuhawi berkat. Boleh je nak nikah hilik siang. Boleh. Lepas tu mak pak tak reda. Mak pak kerah. Mu jangan mari dah rumah.
Jadi ke mana anak berantak ke. Duk boleh anak saya kau cerah. Nah, ada banyak lagi tu. Tidak direstu. Nah, tidak ada keberkatan. Jadi minta dengan mak pak, jumpa dengan tok guru, minta doa. Berapa tu? Allah bagi berkat. Itu tabarruk dia panggil. Kita salam mak pak kita. Baru lepas duk siaike. Bau ike. Apa duk juga ambil berkat tabarruk. Nah, tak ada gapo pun tangan mak pak kita. Bukan ada mah kau gapo atau masuk power dalam mulut kita. Tak ada. Tok guru gitu ke? Tersalah. Tok guru retina lah. Tok guru jatuh jangan. Tok guru retina. Ustazah salah jiun tangan. Ada gapo tak ada gapo. Tapi nak barakah. Bila tok guru redha, tok guru puas hati yang kita, Tuhan turun berkat. Mana? Kita mengaji mudah faham. Nah, kita rasa tenang jiwa. Tidak kata tok guru sabuk perut tengok muka kita. Nathan ni mari dah serabut aku. Hak tu ngaji jadi benar kaya tak pening ke? Pening tak faham gapo satu. Iya. Tu orang dulu nak berkat. Setengah-setengah orang tu kadang-kadang tak ngaji nak pergi pondok. Apa? Nak berkat. Pergi basuh kereta tok guru, basuh rumah tok guru, masuk ke tok guru. Ada gitu. Khidmat semata. Tak ada ngaji. Tapi tok guru puas hati. Tok guru nak mati tu tepuk atas belakang. Aku puas hati dah mu anak murid aku. Mati tok guru dia gati. Boleh ngajar molek-molek, gerung-gerung, tak ada pernah ngaji. Ada gitu. Seolah pot transfer. Bukan tok guru transfer tu. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Itu gitulah. Panjang tanya soalan tak boleh panjang lah jawab. Buat tanya. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.